Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semalam 15 Februari 2021, ini bermaksud semalam merupakan hari ke-45 pada tahun 2021. Bagaimana azam yang telah anda buat pada 31 Disember 2020 atau pada pagi 1 Januari 2021? Adakah ia masih di landasan yang betul? Sekiranya ya, syabas, tahniah saya ucapkan. Tetapi kebanyakannya hari ke-45 ini ramai yang telah gagal dengan azam yang mereka sendiri buat. Persoalan seterusnya adalah kenapa? Apa terjadi dengan azam yang mereka buat yang berkobar-kobar pada akhir tahun ataupun awal tahun tadi? Lazimnya azam dan impian, resolution ini gagal kerana anda tidak punya azam yang terperinci. If you fail to plan, you plan to fail. Seringkali azam berlaku kerana dia terlalu general. Contoh, azam 2021 saya adalah untuk start exercise ataupun turun berat badan. Bukan salah azam itu, betul, tapi dia terlalu general. Dia tidak ada menyatakan dengan jelas berapa banyak berat yang ingin diturunkan. Kalau dia nak turun, kalau turun 100 gram, dia tetap turun. Adakah azam anda tercapai? Contoh kedua, azam tahun baru saya nak mula bersenam. So, bagaimana anda mengukur kayu pengukur untuk anda bersenam? Adakah setakat berpeluh, dia anggap anda telah bersenam? So, akhirnya ramai orang pada akhir tahun akan beli kasut baru sebab itu memberikan mereka semangat. Bukan salah, tetapi itu bukan kayu pengukur. Minggu pertama 2021 jogging setiap hari. Minggu kedua selang sehari. Minggu ketiga dan minggu keempat kita dapati ramai yang dah tak jogging lagi. Lepas tu mereka beri alasan, oh sekarang petang hujan. Okay. Ditambah pula lebih mencabar bila kita timbang di atas penimbang dan lihat tiada penurunan berat badan. Yang lebih stres, kalau kita naik kat penimbang, dia naik pula berat badan. Lagi menyaksikan macam membuang masa dan azam itu sia-sia. So, jadi 45 hari dah lepas daripada 365 hari. So, 45 hari kita tidak boleh patah balik. Tapi kita ada hari ini untuk 320 hari yang akan datang. Agar azam 2021 ini dapat diperbaharui. So, macam mana saya nak ajak semua sekali kita reset semula. Kita restart semula. Kita gunakan formula SMART. Specific, measurable, achievable, realistic dan juga time bound. Contoh, spesifik. Anda kena ada spesifik azam. Contohnya, spesifik saya ingin kesihatan yang lebih baik dengan memastikan berat badan saya diturunkan daripada jumlah X kepada jumlah X. Dan memastikan diet yang betul dan senaman yang efektif. Kena spesifik apa kita nak. Kedua, measurable. Daripada segi diet, kita boleh measure berapa kalori yang kita nak makan setiap hidangan. Daripada segi senaman juga, kita boleh measure berapa kilo kalori burn yang kita nak buat setiap zaman. Dan kita yang lebih menarik juga pasal measurable ni, kita boleh ukur lah berjaya atau tidak. Sebab kita tengok berapa kilo kita turun, berapa inci yang kita dah kurang. Sebab measurable ini penting, sebab kita kena measure proses dan juga progress ini. Alright, dalam perniagaan kita nak ukur aktiviti A. Contoh dalam perniagaan, aktiviti A boleh buat berapa banyak sales. Aktiviti B kita ukur berapa banyak kita boleh bawa sales. Seringkali kita terperangkap dengan tersalah letak keutamaan ke tempat yang kurang mendatangkan hasil kalau dalam perniagaan. Sebab kita tak measure mana yang lebih bagus. So, kita measure and test. Dan A adalah achievable. Betul, target harus tinggi. Tapi kalau tidak dapat achieve, letak target anda yang sendiri tetap tinggi sangat, seolah-olah kita ni macam sabotaj diri sendiri. Kita tidak mahu itu. Contoh, kita kena berperingkat. Contoh, 5 kilo sebulan is achievable. 5 kilo sehari itu merapu namanya. 5 kilo seminggu boleh, tapi dia datang kepada formula seterusnya, dia panggil realistic. Kita kena berdiri dan berpijak pada bumi yang nyata. Kadang-kadang atas kertas mudah, tapi kita kena pastikan dia juga realistik. Contoh dalam perniagaan, anda letak target sales untuk telefon 1000 klien sehari. Alright, kalau dalam pasukan dia boleh. Tapi kalau kita letak seorang untuk kos 1000 sehari, dia macam tidak realistik. So macam tu juga, 5 kilo sebulan adalah lebih realistik berbanding 5 kilo seminggu. Alright, kita nak yang penting istiqomah dalam mencapai kita punya matlamat. Dan last, yang paling penting adalah T, iaitu time bound. Kita mesti letakkan masa, kita kena letakkan due date, timeline. Kalau tidak, tak ada time ni yang jadi teruk. Ini yang jadi banyak orang azam tahun baru saya untuk lepaskan azam tahun lepas dan tahun-tahun lepas dan tahun lepas dan dia skrip yang sama setiap tahun. So, saya cadangkan kita ada time bond dan kita pecahkan kepada 4 kuarter atau suku. Quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4.
So daripada setiap kuarter, kalau kita pecahkan, kita nak turun 20 kilo sebagai contoh. Bila kita pecahkan kepada 4 kuarter, kita sebenarnya turun 5 kilo. 20 kilo tadi yang nampak macam besar, apabila kita pecah kepada 4 kuarter, kuarter 1, kuarter 2, kuarter 3, kuarter 4, 4 kilo satu kuarter, dan kita tengok dia lebih realistik, dia lebih mudah. So setiap satu kuarter kita habis, kita review semula. Dapat tak turun 5 kilo? Contoh kalau tak dapat, kita dapat turun 4 kilo. Kita tengok balik apa kita punya strategi, apa kita buat. Mungkin salah daripada segi senaman, mungkin salah daripada segi makanan dan sebagainya. Kita review setiap kuarter dan kita start semula. So dalam perniagaan benda yang sama. Kita letak kuarter kita, every quarter what is our strategi, berapa sale kita nak cuba dapat, dan kita lihat. Kita nak, ataupun saya perlukan tuan-tuan untuk rancang sedetail-detailnya. Kita kena lihat semua perkara daripada semua sudut. Sebab kadang-kadang perkara-perkara kecil ini yang menyebabkan kita gagal. Contoh, kita mungkin jaga makan, kita mungkin bersenam, tapi kita tak jaga waktu tidur. Nampak? Dalam perniagaan pun sama. Kadang-kadang kita terlalu uruskan perkara-perkara yang besar. Alright, tapi kita tak, benda-benda kecil kita tak pentingkan. Contoh, tak pentingkan. Contoh, WhatsApp reply, WhatsApp client, email quotation, send reminder pada client. So perkara-perkara kecil ini sebenarnya juga memberi impak dalam perniagaan. So kita start semula, betulkan matlamat, betulkan impian, betulkan sasaran kita agar 2021 menjadi tahun yang gemilang untuk semua. Semoga perkongsian video ini memberi manfaat kepada kita semua. Saya Dr. Aizul Amar daripada Akademik Dr. Aizul Amar mengucapkan selamat tahun baru lagi sekali. Let's start now. Belum lagi terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.